Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam proses belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 4, bidang Jawi, tajuk Kedudukan Huruf Hamzah. Rujukan buku teks pendidikan Islam tahun 4, muka surat 58 hingga 61. Ini merupakan contoh gambar rajah muka surat 58 buku pendidikan Islam tahun 4. Baiklah, sebelum memulakan pelajaran, mari kita ketahui apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kamu mengenal kedudukan huruf hamzah dalam perkataan. Yang kedua, kamu boleh membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah. Dan yang ketiga, kamu boleh menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah. Baiklah, mari kita kenali kedudukan huruf hamzah. Yang pertama, hamzah berada di bawah huruf alif. Kedua, hamzah berada di atas alif. Yang ketiga, hamzah 3/4 dari aras garisan. Yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima, hamzah berumah. Ada 5 kedudukan huruf hamzah, iaitu hamzah di bawah alif, hamzah di atas alif, hamzah 3/4 dari aras garisan, hamzah setara dengan garisan, hamzah berumah. Baiklah, mari kita kenali apakah perkataan yang diwakili huruf hamzah yang berada di bawah alif. Ada 3 perkataan khas huruf hamzah berada di bawah alif, iaitu kata sapaan hamzah di bawah alif. Perkataan yang bermula dengan i tunggal, iaitu i dan digabungkan dengan apa perkataan yang sesuai, contohnya dagang. Apa saja perkataan yang sesuai. I dagang, i mel. Contoh. Dan yang ketiga, kata dasar berasal daripada bahasa Arab khas untuk perkataan Islam. Hamzah berada di bawah huruf alif. Hanya untuk 3 perkataan ini, iaitu i dan Islam. Hamzah di atas alif. Huruf hamzah berada di atas huruf alif apabila kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan se, ke, di. Dikecualikan perkataan Islam. Kerana perkataan Islam tadi khas huruf hamzah di bawah huruf alif, walaupun dimasukkan imbuhan awalan se, ke, di. Perkataan Islam ketika dimulai awalan se, ke, di, hamzah kekal di bawah alif. Contoh, diislamkan. Dia kekal, dia tak akan berubah walaupun didahului dengan imbuhan di. Sama juga imbuhan ke. Perkataan Islam kekal, huruf hamzah di bawah huruf alif. Keislaman. Baiklah, mari kita lihat apakah perkataan yang mana hamzah berada di atas alif. Mana kata dasar bermula dengan alif didahului dengan imbuhan se, ke ataupun di. Kita lihat satu persatu. Yang didahului, yang dimulai dengan imbuhan se. Kata dasar orang. Asalnya huruf alif sahaja, tak ada hamzah. Tiada hamzah. Apabila didahului dengan imbuhan awalan se, maka huruf alif tadi ditambah dengan huruf hamzah berada di atas. Hamzah tadi diletakkan di atas huruf alif. Jadilah seorang.
Contoh lain, kata dasar ikat dahului dengan se, jadi seikat. Kata dasar angkatan didahului dengan se, jadi seangkatan. Letak hamzah di atas huruf alif. Kata dasar ekor, asalnya tak ada hamzah. Apabila didahului dengan se, maka dia letak huruf hamzah di atas alif. Jadi seekor. Untuk imbuhan ke pula, untuk kata dasar arah, sama juga. Huruf alif tadi ditambah dengan huruf hamzah, diletakkan di atas huruf alif. Ke tambah arah jadi ke arah. Hamzah di atas huruf alif. Perkataan yang lain, tempat. Asalnya tak ada hamzah. Apabila dimasukkan imbuhan awalan ke, maka diletakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Keempat. Aman. Aman. Apabila ditambah imbuhan ke, letak huruf hamzah di atas huruf alif. Keamanan. Asli. Bila tambah imbuhan ke, letak huruf hamzah di atas alif. Keaslian. Imbuhan di. Untuk kata dasar urus. Didahului dengan di, maka tambah huruf hamzah di atas huruf alif. Jadilah perkataan diurus. Contoh yang lain, alih. Apabila tambah di, letak hamzah di atas huruf alif. Dialih. Amanah. Sama juga. Tambah di, tambah huruf hamzah di atas huruf alif. Diamanahkan. Asing. Apabila ditambah dengan imbuhan awalan di, tambahlah huruf hamzah di atas alif. Diasingkan. Jadi, kamu kena ingat, untuk meletakkan hamzah di atas huruf alif, mestilah kata dasar tersebut didahului dengan imbuhan se atau ke ataupun di, dikecualikan perkataan Islam. Mari kita lihat hamzah berada 3/4 dari aras garisan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, perkataan berimbuhan akhiran an dan i. Untuk imbuhan an dan i, hamzah berada 3/4 dari aras garisan. Kamu lihat, bentuk dia pun sama kan? Tinggi daripada huruf yang asalnya. Malahan, untuk hamzah 3/4 dari aras garisan, hurufnya lebih kecil berbanding huruf hamzah setara dengan garisan. Contoh perkataan, bacaan, imbuhan akhiran an. Hamzah berada 3/4 dari aras garisan dan saiznya lebih kecil. Tajaan, imbuhan akhiran an. Kejayaan, imbuhan akhiran an. Hamzah berada 3/4 dari aras garisan dan saiznya lebih kecil. Untuk imbuhan akhiran i, contoh mewarnai, i, hamzah 3/4 dari aras garisan. Hargai, i, hamzah 3/4 dari aras garisan. Disukai, melalui. Untuk imbuhan akhiran i dan an, huruf hamzah ditulis 3/4 dari aras garisan dan saiznya lebih kecil. Dan situasi kedua, untuk kata nama khas, untuk Encik Eng dan Encik Ong. Untuk nama beliau berdua, huruf hamzah ditulis lebih kecil dan berada 3/4 dari aras garisan. 3/4 dari aras garisan. Kata nama khas untuk orang Cina, Encik Eng dan Encik Ong. Dan situasi ketiga, untuk kata dasar daripada suku kata gabungan, ui, au dan ai, ataupun disebut sebagai vokal berganding. Contoh, untuk vokal berganding ui, perkataan duit, duit, huruf hamzah ditulis 3/4 dari aras garisan dan saiznya lebih kecil. Buih, buih, gandingan vokal, u dan ai.
huruf hamzah ditulis 3/4 dari aras garisan. Buih. Buih. Untuk vokal berganding au, katanya ialah paus. Huruf hamzah ni sepatutnya tinggi sikit. Tinggi sikit dan saiznya lebih kecil. Dan juga perkataan laut. Laut. Huruf hamzah berada 3/4 dari aras garisan. Untuk vokal berganding ai, contohnya perkataan air. Air. Hamzah ditulis 3/4 dari aras garisan. Begitu juga perkataan paip. Sepatutnya hamzah ni tinggi sikit. 3/4 dari aras garisan ni macam setara kan? Salah. Sepatutnya tinggi sikit. Ini masalah type komputer. Masalah type komputer. Paip. Untuk vokal berganding, ui, au dan ai, huruf hamzah ditulis 3/4 dari aras garisan. Seterusnya, hamzah setara garisan. Saiznya besar. Macam huruf yang lain juga. Kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Huruf hamzah ditulis secara setara untuk kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Antaranya perkataan Al-Quran. Hamzah ditulis setara dengan garisan. Sama. Sama baris dengan garisan. Saiznya juga besar. Sama dengan huruf yang lain. Doa. Ikhfa. Wudu. Anbiya. Dan Aisyah. Ada banyak lagi perkataan lain yang asal daripada bahasa Arab. Huruf hamzah dikekalkan. Saiznya setara dengan garisan. Seterusnya untuk hamzah berumah. Ada dua keadaan. Yang pertama, bentuknya begini. Dan yang kedua, bentuknya begini. Tak sama, lain sikit. Yang begini. Apabila sebelumnya ada huruf yang tidak boleh bersambung. Contoh perkataan malaikat. Didahului dengan huruf alif. Jadi bentuk hamzah berumahnya begini ya. Perkataan apa lagi? Jibril. Didahului dengan huruf alif. Dia bersambung. Jadi bentuk berumahnya begini. Hamzah berumah. Dan juga perkataan Izrail. Bentuknya begini. Ada banyak lagi perkataan lain. Sementara untuk hamzah berumah yang bentuknya begini, apabila sebelumnya ada huruf yang boleh bersambung. Contoh perkataan tahniah. Jadi hamzah berumahnya dia berada di tengah ini ya, bersambung antara dua huruf yang boleh bersambung. Dan perkataan masalah. Masalah. Baiklah. Belajar kerana Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Ila liqa. Ma'assalamah.